ramai dan topik ini memanglah kita saban tahun bincangkan. Namun betul. dapatkan solusi itu bagaimana bergantung kepada individu dan kefahaman untuk upgrade skill ketika berada di jalan raya. Sebab kita bimbang kalau kerana kita je, orang lain menjadi mangsa yang bawa kepada kematian. Kenapa kita bawa topik ini? Kerana kejadian ataupun kemalangan yang berkaitan dengan situasi ataupun kondisi ini meningkat. Jadi sebab tu kami di sini juga tidak tertinggal untuk bawakan tentang topik ini. Kita bersama dengan dua individu yang akan memberikan dua aspek yang berbeza. Kita perkenalkan kepada anda Puan Vanita Mohan daripada Pengarah Bahagian Keselamatan Jalan Raya daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Hello. Thank you so much for being with us. Okay, dan kita juga Cik Mat Aris Bakar, Presiden Persatuan Institut Memandu Malaysia, PIMA. Saya. Betul PIMA okey, baik. Sebab mukadimahnya. Ya, betul. Kita nak berkongsi juga tentang keadaan semasa. Kalau kita nak bawakan tentang topik ini, kita nak tahu sama adakah cara pemanduan yang mungkin berada pada tahap yang kritikal perlu dibetulkan, melibatkan itu antara sebab yang utama juga berlakunya kemalangan. Bagaimana pendapat Puan tentang perkara ini? Saya nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kerana memilih topik ini. Sebab banyak juga soalan berkenaan dengan pemanduan di lorong yang betul diajukan kepada JPJ. Saya rasa sedikit sebanyak memang pemanduan yang betul ini akan mempengaruhi dan mengurangkan kemalangan di jalan raya. Memang kita ada statistik yang menunjukkan saban tahun kita melihat statistik selama 20-30 tahun memang semakin meningkat. Pada tahun lepas sahaja ada 600,000 kemalangan yang berlaku dengan 6,473 kematian. Ini bermakna memang kebanyakan isu-isu yang berlaku adalah berkaitan dengan faktor manusia juga. Jadi itulah, manusiawi ini memang payahlah sebab kita kadang-kadang memang dah masuk kelas terbaik pun tetapi bila masuk jalan raya pegang steering dia berubah watak. Jadi bagaimana pandangan Cik Maris tentang situasi ini? Sebab mungkin di kelas memang dah diberikan sebaik mungkinlah walaupun kita ada ruang untuk penambahbaikan kurikulum dalam kelas pemanduan ini. Namun faktor manusiawi ini macam mana? Memanglah kurikulum itu dah cukup lengkap dan laporan MyROS pun minggu lepas menunjukkan bahawa kurikulum yang ada bagus dan tak timbul masalah. Yang masalah ialah kepatuhan. Kepatuhan. Maknanya bila sebut manusia dari segi faktor psikologi bahawa ada 3 elemen penting dalam seseorang behavior seorang pemandu. Pertama ialah dia violent. Maknanya dia tak suka peraturan. Dia akan langgar peraturan. Jadi hari ini kita memperkatakan tentang peraturan di lorong yang betul. Kan? Jadi itu pun boleh menyebabkan kemalangan yang serius dan akhirnya menimbulkan banyak masalah di jalan raya pada hari ini. Begitu juga sikap kedua ialah pemandu terlupa. Pemandu tersilap. Jadi ini bermula daripada kurikulum itu amat menarik. Iaitu rutin selamat memandu. Apabila kita memperkatakan tentang pemanduan, makna kereta kita bergerak. Jadi pertama sekali dia kata periksa cermin, iaitu cermin pandang belakang, kiri dan kanan sebab sepanjang kita memandu, visual scanning skill kita ialah kehadapan. Dia kata sekurang-kurangnya 12 second ahead. Jadi apabila every 5 second dia kena jeling atau kerling mata cermin pandang belakang, kiri dan kanan. Apabila berkata tentang lorong, itu paling kritikal. Bermaknanya, bila nak menukar lorong, bermula dengan rutin selamat memandu tadi, maknanya daripada lihat cermin, lepas tu dia nak menukar lorong, dia kena beri isyarat. Lepas tu dia kena pastikan blind spot area itu clear. Itu bukan boleh lihat cermin saja, dia panggil check ahead. Maknanya check, kita kena toleh. Sehingga clear yang tak nampak dalam cermin pandang belakang baru kita boleh masuk. Semua keputusan tu memang betul kena tepat kita punya pemantauan semua. Ini sedikit grafik lorong kecemasan, lorong tengah, lorong di bahagian kiri dan juga kanan. Bagaimana Puan nak kongsikan tentang fahaman dan juga masalah lazim yang berlaku kemalangan khususnya yang melibatkan masalah penukaran lorong? Sama ada di highway ataupun keluarnya daripada satu kawasan untuk ke roundabout dan sebagainya. Apakah antara kesilapan yang sering kali berlaku oleh pemanduan tersebut? Okey. Seperti mana Tuan Aris bercakap tadi, memang kita telah belajar di Institut Memandu. Tetapi kadang-kadang amalan itu dijadikan kebiasaan dan mereka rasa disebabkan
tak pernah kena tangkap, tak pernah kena saman, tak pernah berlaku kemalangan, mereka rasa itu amalan yang boleh diteruskan. Jadi saya mungkin berkongsi tentang amalan pemandu yang betul di jalan raya. Saya ambil contoh lebuh raya yang mempunyai 4 lorong yang visual yang ditunjukkan tadi ya. Yang lorong pertama, lorong yang paling hujung sekali adalah lorong kecemasan. Lorong kecemasan adalah untuk tujuan kecemasan, iaitu apabila berlaku sebarang keadaan yang berisiko ataupun membahayakan nyawa, dan dia dihaskan untuk kenderaan seperti ambulans, penguat kuasa ataupun untuk bantuan semasa kecemasan. Kecuali apabila berlaku kerosakan pada kenderaan, kita boleh menggunakan lorong kecemasan. Jadi itu kita kena faham. Walaupun kenderaan dihentikan di lorong kecemasan, kita kena faham juga perlu diletakkan segitiga keselamatan. Ini seringkali kita tak nampak ya, ada segitiga keselamatan, ada yang buka but, mereka meletakkan dahan pokok dan sebagainya. Nampak payung dibukakan dulu. So setiap kenderaan mesti mempunyai segitiga keselamatan dan harus diletakkan dalam jarak 45 meter daripada kenderaan. Ini sebab apabila kita membawa kenderaan, kita dalam keadaan bergerak, kita tak akan nampak kenderaan di depan itu dalam keadaan statik ataupun sedang bergerak. Jadi kita perlu memberi amaran bahawa ada kenderaan yang berhenti di lorong paling hujung sekali, iaitu lorong kecemasan. Di lorong kiri pula adalah dihaskan untuk kenderaan yang bergerak perlahan ataupun kenderaan berat seperti bas dan lori. Lorong tengah dan juga lorong kanan. Maknanya lorong kanan tu lorong kedua tu lah. Lorong kedua, lorong kiri lah. Lorong kecemasan dan lorong kiri. Okey, apabila kenderaan berat ini ingin memotong, mereka boleh ke lorong tengah. Faham? Okey, tetapi bukan mereka lorong kecemasan tak boleh. Memang tak boleh potong di lorong kiri. Dan apabila mereka memotong di lorong tengah, dan mereka harus kembali ke lorong asal, lorong perlahan tadi. Dan mereka tidak boleh memotong di lorong yang paling laju. Itu dia. Iaitu lorong kanan. Di lorong tengah pula, ramai yang tanya apa had laju di setiap lorong. Kita tidak tetapkan had laju minimum untuk lorong-lorong ini. Lorong perlahan berapa, lorong tengah berapa, tidak ada sebegitu. Hanya had laju maksimum yang ditetapkan. So apabila berada di lorong ketiga, lorong tengah itu, tidak bermakna kita boleh bawa dengan laju lah. Had laju ialah 110. Dan lorong paling kanan adalah untuk memotong. So apabila kita memotong, kita ke lorong paling kanan dan kembali ke lorong tengah. Cuma amalan sekarang kita tengok lorong kanan yang paling sesak. Betul. Dan mereka rasa mereka perlu berada di sana kerana mereka membawa laju. Tetapi apabila memotong pun tidak bermakna boleh memotong melebihi 110. Had laju maksimum adalah 110. Mencabar tu. Cik Maris mungkin nak tanya, sebab ada kalanya yang di tengah tu dia terlalu perlahan dia. Mungkin untuk lenggang kangkung, santai-santai memang di saat situasi yang memang jalan sesak kan. Apa pendapat juga kepada mereka yang mungkin tak cukup kesiapsiagaan kot, takut lagi memandu di lebuh raya mencabar ni, macam mana tu? Apabila kenderaan itu kurang, nampak kepatuhan itu tinggi. Ini berlaku apabila sesak. Kadang-kadang kita dapat maklum balas daripada pemandu, dia kata, saya pun tak tahu lorong mana saya pandu, dia kata. Dah tak nampak dah. Mungkin dalam suasana hari hujan hari ini pun lagi teruk. Jadi maknanya dari segi manuver, iaitu olah gerak dia daripada yang saya kata rutin selamat memandu tadi, makna dia lihat cermin, isyarat dan juga dia pastikan tak ada blind spot. Yang penting ialah manuver, olah gerak. Jadi ke mana dia nak pergi? Kalau dia plan ahead, di depan tu dia nak belok ke kiri. Jadi dia sudah pasti keep to the left lane. Jadi maknanya dia dah bersedia dah. Sebab dalam peraturan untuk sempang, untuk jarak dan sebagainya, lane disiplin itu juga dia dah menunjukkan satu tanda niat dia nak ke mana. Maknanya bukan saja signal, jadi bermakna plan ahead, dia kena tahu lorong yang dia nak pergi, lorong itu tak dah duduk di kanan tiba-tiba dia belok ke kiri. Itu agak janggal dan membahayakan. Itu berlaku kemalangan biasanya. Jadi lepas lane tu dah betul, baru signal tu berkesan. Barulah signal tu, itulah communication. Jadi kita memandu gagal berkomunikasi ni satu isu besar juga. Tailgating juga baik juga. Betul. Dan satu lagi saya rasa isu je adalah
tidak ada fokus semasa pemanduan. Jadi untuk menukarkan lorong itu dengan begitu pantas kerana khawatir lagi-lagi di Kuala Lumpur terlambat satu lorong habis anda harus pusing dengan keadaan yang agak jarak jauh. Itu juga memainkan faktor yang kecemasan dilakukan. Kita ada juga tinjauan bagaimana mungkin kesempatan wartawan kita untuk melihat cara pemanduan pengguna jalan raya. Jadi macam mana terlihat. Nanti kita akan minta panel kita untuk komen laporan kami sedikit ini. Pemanduan yang berhemah dan mematuhi peraturan ialah asas kepada keselamatan semua pengguna jalan raya. Akan tetapi, tindakan tidak bertanggungjawab segelintir pemandu menggunakan lorong kecemasan untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas dan menukar lorong secara tiba-tiba bukan sahaja menjejaskan kelancaran trafik, malah meningkatkan risiko kemalangan. Fenomena ini semakin menjadi kebiasaan kerana kurangnya kesan jangka panjang yang dilihat oleh pemandu dengan membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Kru MHI berkesempatan melakukan tinjauan di beberapa lokasi pemanduan kenderaan yang menjadi tumpuan ramai. Melalui pemerhatian kami, memang terdapat segelintir pemandu yang memilih untuk menggunakan lorong yang salah untuk mengelak daripada terperangkap dalam kesesakan. Namun, sedarkah mereka tindakan ini sebenarnya boleh menimbulkan masalah yang lebih besar? Pada pendapat saya, pemanduan tu bahaya bukan sahaja untuk pemandu tu, tapi untuk pengguna jalan raya yang lain lah. Sebab bila orang buat pemanduan di lorong yang salah, diorang tend to untuk buat decision last minute, by tukar lane last minute and all. Pada pendapat saya, memang satu tindakan yang tak elok lah kita sebagai pemandu. Kalau masa kita ambil lesen belajar mandu, memang kita dah disuruh untuk pemanduan berhemah kan. Pada saya memang satu perkara yang amat penting sebab boleh menyebabkan aksiden. Pemandu yang salah ini sebenarnya sangat membahayakan, khususnya sekiranya pemandu sama dengan keluarga. Jadi dalam keluarga tu, di dalam fikiran pemandu tu bukan saja dia fokus dalam pemanduan, tapi juga perlu fokus keluarga dia di dalam kereta. Jadi ada pemandu yang contohnya berbahaya atau salah lorong, dia akan mendatangkan satu situasi yang panik. Segelintir pengguna jalan raya mungkin tidak menyedari setiap lorong di atas jalan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Penggunaan yang betul bukan sahaja membantu melancarkan aliran trafik, malah dapat meningkatkan keselamatan semua pihak. Dalam pada itu, ada juga pemandu yang memandu pada kelajuan perlahan di lorong tengah yang secara tidak langsung mengakibatkan situasi di mana lorong kiri yang seharusnya digunakan untuk pemanduan perlahan menjadi kosong. Keadaan ini bukan sahaja menimbulkan kekeliruan tetapi juga menciptakan cabaran bagi pemandu lain yang berusaha mematuhi kelajuan lebuh raya yang ditetapkan antara 100 hingga 110 km sejam. Saya rasa itu poin asas saya rasa mainly untuk decision making and juga untuk memastikan pemanduan yang selamat lah. Macam saya cakap tadi, bukan je untuk pemandu tu itself, tapi untuk pengguna jalan raya yang lain juga. Pemahaman berhemah ini perlu diterapkan kepada semua orang Malaysia lah, rakyat Malaysia lah. Untuk mengelakkan kemalangan, mengelakkan orang kata ada terjadinya aksiden yang menyebabkan kerugian kedua belah pihak, kegaduhan. Satunya berdisiplin untuk memastikan perjalanan kita itu adalah selamat, bukan sahaja untuk kereta kendaraan kita saja, tetapi juga untuk kendaraan lain. Pemandu perlu mengamalkan sikap saling bertolak ansur dan bertimbang rasa sesama pengguna lain. Sikap mementingkan diri sendiri hanya mengundang padah dan lebih buruk lagi, mungkin berlaku kemalangan hingga meragut nyawa. Kami sekarang untuk anda, mungkin komen Cik Maris tentang bagaimana keperluan untuk kita mengubah barangkali kurikulum yang ada dalam kelas memandu supaya perlu adalah sebab situasi sekarang semakin kritikal, yang semakin mencabar. Jadi mungkin ada keperluan yang amat penting untuk isu ini. Perubahan teknologi, kenderaan semakin laju, kemudian canggih. Tapi adakah memang falsafah dia ialah kenderaan itu direka untuk dipandu? Kita dilahirkan bukan untuk jadi pemandu. Jadi kita perlu memahami dari segi psikomotor skillnya untuk mengendalikan kenderaan itu antara man dan mesin tadi supaya dia boleh selamat. Jadi elemen terpenting yang perlu ditambah baik
untuk penambahbaikan ialah elemen mengenal pasti hazard. Maknanya seorang pemandu tadi bila kurang melihat apakah hazard yang ada di atas jalan raya, ia menjadi punca utama terlibat kemalangan. Seperti di lorong contohnya. Pertama, jarak dia mengikuti kenderaan di hadapan itu kena jarak yang selamat. Dan kenderaan di sebelah kanan, sebelah kiri, kenderaan di belakang, dan ada pula motosikal kadang dia mencelah di tengah lorong dan sebagainya. Semuanya perlu dilihat, dikenal pasti dan ada course of action yang perlu diambil. Dia perlu berkomunikasi. Mungkin dia jarakkan, mungkin dia horn, mungkin dia guna lampu isyarat lebih awal. Tidaklah secara tergesa-gesa. Jadi elemen hazard ini amat penting. Iaitu ada 3 bentuk hazard. Kenderaan yang bergerak, bentuk permukaan jalan dan juga keadaan cuaca dan cahaya seperti memandu di hari cuaca panas, kering dengan hujan hari ini, dia berbeza. Okey, selain daripada lorong yang dikongsikan, lorong di bulatan juga antara yang boleh berlakunya kemalangan disebabkan salah tukar lorong. Okey, kita menyaksikan antara gambaran grafik. Bagaimana penjelasannya? Harus kita fahami tentang kenderaan yang keluar dari lorong untuk memasuki lorong yang seterusnya. Okey. Apabila kita berada di roundabout, sekiranya kita ingin belok ke kiri, kita menggunakan lorong paling kiri. Ini sebenarnya common sense, Ya, kan? betul. Ya, apabila kita ingin ke depan dan kita perlu memberi signal untuk sekiranya kita ingin mengambil pukul 12, dan begitu juga kalau kita nak belok ke kanan ataupun U-turn balik, kita perlu menggunakan lorong paling kanan. Dan masalah yang berlaku adalah di roundabout disebabkan kita tak beri signal. So orang yang nak menyusul itu tidak tahu kita nak belok ke mana. Ya. Komunikasi itu gagal. Apabila komunikasi gagal, saya selalu nak tanyakan perkara ini. Contohnya ada individu yang tukar kepada lorong itu dalam keadaan kecemasan, dia berada di hadapan dan berlaku pelanggaran. Apabila kita tahu ikut undang-undangnya untuk claim insurans dan sebagainya, kereta di belakang itu akan dianggap bersalah. Kerana berlanggar kereta di bahagian hadapan, tetapi kelakuan itu adalah kelakuan berpunca daripada kenderaan itu. Jadi bagaimana dari sudut fahaman kita untuk berkongsi, mungkin ada pandangan daripada Puan dan juga Encik Maharis. Puan mungkin nak kongsikan terlebih dahulu? Itulah kita sudah ada teknologi pada kenderaan itu kan, untuk memberikan signal, untuk memberikan tanda-tanda. So kita perlu patuhi. Dan apabila kita hendak menyusul keluar atau masuk, kita berikan signal yang sebetulnya supaya komunikasi antara kenderaan itu ada wujud. Okey. Encik Maharis mungkin ada komen sebelum kita akhirkan perbincangan. Apabila diperkatakan tentang siapa yang bersalah jika kita melanggar kenderaan di hadapan. Jadi peraturan itu balik semula, iaitu tanggungjawab pemandu di belakang untuk memastikan kenderaan yang dia ikuti itu selamat. Inilah punca utama kemalangan di bandar. Jarak. Mengikuti terlalu rapat. Jadi peraturan 2 saat, 4 saat, semua hilang dah. Sebab kenapa jarak itu diperlukan? Sebab kemampuan untuk kita memberhentikan kenderaan yang kita pandu bila kenderaan di hadapan berhenti tiba-tiba, ada beberapa perkara. Pertama, thinking distance. Bila berlaku saja makna otak kita nak transfer ke atas tindakan kita untuk membrek dan sebagainya. Kedua, kemampuan brek itu. Jadi maknanya masa bertindak dicampur dengan masa membrek, kita akan dapat jarak membrek, stopping distance. Makna thinking distance plus braking distance, baru kita dapat. Itu memerlukan jarak yang agak jauh. Itu dia. Sebab kalau ikutkan kita memang kenalah lepas lama ambil lesen memandu kan, kalau ikutlah memang kena belajar balik terutama yang dah lama tak memandu ataupun mungkin dah lama tak upgrade skill ni, supaya kita sentiasa bersiap sedia untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Vanita Mohan, Pengarah Bahagian Keselamatan Jalan Raya dari Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia, dan juga Encik Mat Aris Bakar, Presiden Persatuan Institut Memandu Malaysia daripada PIMA. Budaya pemanduan yang baiklah harus dikekalkan. Budaya yang tak baik itu, yang salah tu mungkin itu yang menjadi punca beberapa komunikasi di jalan raya ini gagal. Ya, sebab implikasinya bukan hanya kemalangan tapi tadi saya sebutkanlah maut yang menanti. Terima kasih untuk